Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Cikgu sambung tajuk ini untuk bahagian yang ketiga. Jadi cikgu akan terangkan seterusnya sebentar lagi fakta trial balloon, nibbling, okey, dan juga outrageous, ya. Okey, ya. Oleh kerana di part tu masa mencemburui kita, so cikgu sambung di part 3. Okey, jumpa anda sebentar lagi. Terima kasih. Hari ini kita nak pilih satu baru. Saya cadangkan Diana akan jadi saya tak suka. Sebab sebenarnya nak yang jadi ada sebab dia selalu lewat dia terlalu cantik tak suka saya tak dia Okey, kalau anda perhatikan ini trial balloon, ya. Anda tengok kata kuncinya satu cadangan, terima atau sebaliknya. Jadi dalam perundingan atau dalam perbincangan ada satu pihak yang mencadangkan, ya. Tadi anda lihat dia mencadangkan seorang untuk jadikan setiausaha syarikat, ya. Ada yang setuju, ada yang membantah, ya. Maksudnya cadangan itu sama ada diterima atau sebaliknya, ya. Jadi sama ada cadangan itu diterima atau sebaliknya yang boleh menyebabkan perundingan itu sama ada diteruskan atau ditamatkan, ya. Okey. Jadi dia punya keyword cikgu ulang, satu cadangan, terima atau sebaliknya. Jadi dia cuba mencadangkan, ya. Tapi tak sama macam apparent withdrawal, ya. Dia cadang dan macam memaksa untuk pihak satu lagi terima. Tapi trial balloon tidak, ya. Dia cadang, mungkin terima, mungkin tidak. Jadi sama ada dia nak teruskan perundingan ataupun nak memerhentikan perundingan. Kalau apparent withdrawal tu dia memang tarik diri. Jadi tengok sedikit perbezaan di situ. Jangan tersalah antara trial balloon dengan apparent withdrawal. Jadi ingat tips cikgu semalam, kalau anda nak menjawab, ingat, ya, 3 perkara. Kalau soalan jelaskan, mesti ada fakta, huraian dan contoh yang spesifik dengan jelas. Okey. Cikgu pergi kepada yang seterusnya. Okey, kita saksikan yang nibbling, ya. Letak dia buku tu. Okey. Saya kerja. So saya minta saya contoh. Berlakon. Saya minta boleh naikkan gaji saya sebagai 10,000 lebih kurang. Okey. Terima kasih, bos. Okey, bos. Sekarang saya nak minta office saya boleh pakai iPhone tak? Pakai iPhone. Nanti ya. Okey, bos. Boleh pagi tak saya pergi ke hotel supaya saya pada jam pakai iPhone. Boleh lah. Boleh. Boleh tak? Boleh. Okey, ini macam Okey, kalau anda perhatikan tadi dalam lakonan tersebut, okey, kita di fakta yang kelima itu nibbling, ya. Anda lihat kata kuncinya capai persetujuan dan juga permintaan lain. Ataupun dengan bahasa yang mudah lah, tapi kalau dalam peperiksaan tak boleh jawab macam ni lah. Untuk
kefahaman anda ya. Dapat satu nak satu lagi ataupun dapat satu nak yang lain. Itu maksud dia. Jadi bila berunding tadi permulaannya pekerja dia nak naikkan gaji. Okey pun CEO atau bos pun fikir oh okey boleh ya. Jadi dia dah setuju ya dengan permintaan atau dalam perundingan tu nak naikkan gaji ya. Tapi datang pula satu permintaan lah lain, yang kedua dia nak pasang apa tadi, aircon dalam office dia. Okey, lepas tu dapat lagi tak adalah yang ketiga lah ya. Maksudnya satu dapat nak satu lah lagi ya, itu nibbling. Okey, jadi perundingan itu diteruskan dengan permintaan yang lain. Okey. Jadi fakta nibbling untuk huraian, apabila sesuatu persetujuan telah dicapai dalam perundingan, contohnya pekerja mendapat kenaikan gaji, pekerja meminta bonus ataupun mungkin permintaan lain tu menambah jumlah cuti rehat dan sebagainya lah ya. Yang relevan lah, jangan terlalu kontras. Maksudnya apa yang dibincangkan tu dalam ruang lingkup yang sama lah, tak bolehlah minta benda lain ya yang obvious different ataupun berbeza dengan daripada perbincangan yang asal. Jadi kalau macam tadi gaji dengan bonus ataupun gaji dengan cuti ke ya, ataupun keistimewaan-keistimewaan lain yang ditawarkan oleh ataupun yang belum ditawarkan oleh syarikat lah ya. Okey, jelas. Okey, cikgu pergi yang saksikan video ini ya. Okey. Okay. So ini kita akan bincangkan cara kita mempromosikan sesuka kita. So bila awak ada cara kita meningkatkan jualan kita. Dulu dalam Facebook. Okey tak? So awak ada apa-apa cara lain? Promosi jualan Murah sangat cara kita. Saya ada cadangan kita. Sini. Cadangan saya, kita jual dengan kasut kita pada iklan TV sebab semua orang tengok TV. Betul tak? Tapi cara kita ni paling besar sebab semua orang tengok TV. Semua orang lain TV. So bila dia tengok drama, tiba-tiba keluar iklan. So dia terpaksa tengok untuk tunggu drama disambung. So Zian, awak setuju? Tolonglah setuju. Saya penat fikir cadangan saya. Saya bertugas satu malam betul ni cadangan saya. Okey, dah lihat di situ outrageous. Jadi kata kuncinya strategi, psikologi dan juga emosi dan perasaan ya. Jadi maksudnya dalam perundingan itu ada satu pihak yang memberi cadangan ya. Jadi contoh di sini cara nak memasarkan barang ya, cadangan satu, cadangan dua dan ada cadangan yang ketiga ya. Okey, jadi menggunakan strategi psikologi ini bermaksudnya dia bermain dengan emosi dan perasaan ya. Jadi tadi dia dalam lakonan itu dia merayu-rayu ya, tolonglah ya. Okey. Sampai apa sedih ya. Dengan dalam apa masa dia merayu tu untuk setuju dengan cadangan tersebut ya, dalam supaya ahli-ahli dalam perundingan itu mempersetujui apa yang dicadangkan ya. Jadi anda boleh buat ayat yang lengkap kalau jika contoh ya. Contohnya eksekutif ahli sebagai eksekutif pemasaran merayu dengan penuh kesungguhan kepada semua ahli mesyuarat untuk mempersetujui cadangannya mengeluarkan iklan di televisyen atau di media ya ataupun di televisyen untuk memasarkan produk yang baru dikeluarkan. Jadi dari situ ada perasaan. Mungkin kalau dalam keadaan marah, tapi dalam kes ini adalah dalam keadaan yang sedih ya. Okey, jadi cikgu dah terangkan ketujuh-tujuhnya. Harap anda faham dan boleh gunakan atau meningkatkan pengetahuan anda dalam tajuk kecil ini ya. Okey. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih Dewan Keladi. Lain kali jumpa lagi insya-Allah dalam tajuk yang lain ya. Semoga bermanfaat dan semoga berjaya dalam peperiksaan STM Penggal 2 yang akan
datang ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.